anak kesayangan. Cerita dari email, dari Zia, bukan nama sebenar. Status aku dah berkahwin, ada anak seorang. Aku berasal dari negeri di bawah Bayu. Kisah aku ni bukanlah tentang rumah tangga aku, tapi tentang adik lelaki aku yang aku panggil Al, bukan nama sebenar. Sedikit tentang keluarga aku ada 9 orang adik-beradik, termasuk aku yang sekarang ni semuanya dah berkeluarga kecuali lah Al yang masih bujang. Al dah berusia 30-an dan merupakan anak emas mak aku. Jadinya, setiap kali dia buat hal apa tu nanti aku ceritakan, mak aku akan sentiasa menangkan dia dan salahkan orang lain. Semua orang akan nampak salah bila hal tu berkaitan dengan Al. Al merupakan bekas banduan yang terlibat dalam kes dadah. Ya, dia seorang penagih. Kisahnya bermula masa aku di zaman college tahun 2006. Aku sambung belajar ke IPTS setahun lebih dan lepas tu Al menyusul. Mula-mula sampai tu okeylah, tak ada masalah. Tapi sejak dia bergaul dengan kawan yang salah, jadinya dia terjebak lah dengan benda alah tu masa di college. Dan masa aku tahu, aku dah malas dah nak tegur sebab mak aku lagi percayakan Al. Tak cukup dengan itu, dia buat perangai lain pula. Dia berkawan dengan perempuan yang mana perempuan ini ditinggalkan kekasihnya dalam keadaan mengandung. Jadinya Al ini, sebab dia dah sayang kat perempuan tu, dia jadi tak sanggup. Dia kahwin dengan perempuan tu dan yang paling teruk, tanpa pengetahuan kami sekeluarga. Long story short, Al memang dah tak nak belajar lah. Aku tak sure sama ada dia dibuang ataupun digantung. Jadi satu hari ni dia datang hostel aku, dia bawa bini dan baby yang baru lahir tu. Aku memang blur masa tu, aku tak tahu nak buat apa. Sebab masa tu aku baru umur 19 tahun. So aku tak fikir panjang, aku pun bagi je lah diorang duduk kat hostel memandangkan diorang tu dihalau dari rumah sewa diorang. Yelah, si Al kan tak kerja lagi. Nasib baiklah hostel ni pun sewa sendiri. Tapi adalah kawan-kawan student lain kat dalam tu. Selama isteri Al berpantang dalam jagaan aku nampak Al yang bangun malam, layan anak bila menangis. Aku nampak Al sayang baby tu macam anak dia sendiri. Masa ni Al dah banyak berubah dah, memang fokus jaga anak dan bini dia. Dia dah tak bergaul dah dengan kawan-kawan yang rosakkan otak dia sebelum ni. Dan dipendekkan cerita, macam mana keluarga aku tahu, aku sendiri yang slow talk dengan mak aku. Sebab kawan-kawan serumah dah mula komplain dah pasal bunyi bising malam-malam. Bunyi baby meragam, jadinya diorang rasa terganggu. Mulanya mak tak boleh terima, tapi sebab itu anak kesayangan dia kan. So mak aku salahkan diri sendirilah sebab dia hantar adik aku belajar and aku pun kena sekali ya. Katanya tak jaga adik elok-elok sampai tersasar. Padahal aku ni dah lah bekerja sambil belajar tau. Sebab nak tampung hidup aku sepanjang belajar. Family aku pun bukanlah orang senang. Jadinya aku buat part time kerja dekat kedai souvenir. Jadi memang aku jarang sangatlah nak jumpa Al. Sebab pada aku lagipun dia dah besar kan. Berkenaan dengan isteri Al pula lepas setahun, diorang berpisah. Berpisah sebab mak aku memang tak suka dari awal lagi. Mak aku salahkan perempuan tu sebab jadikan anak dia pak sanggup. Sampailah satu hari tu bini Al bertekak dengan salah seorang adik aku yang mulut pun boleh tahan juga. Dan masa ni Al dah duduk kampung dah dengan keluarga aku. Kalau kat rumah kami ada 2 orang anak mak ni yang janganlah usik. Seorang Al dan yang seorang lagi yang ni lah. Yang Acah terpaling bijak dalam adik-beradik. Okay? Nak dijadikan cerita, lepas bertekak dengan si Acah bijak pandai ni, mak aku masuk campur dan mak suruh Al buat pilihan antara mak dengan perempuan tu. So anak lelaki kan, muda, tak matang dan tak rasa bersalah. Apa lagi yang dia boleh buat? Al lepaskan perempuan tu. Dan aku dengar cerita malam tu juga perempuan tu keluar dari rumah bawa anak dia yang baru berusia tak sampai setahun. Masa ni aku masih lagi dekat IPTS, jadinya lepas kejadian tu, aku dah tak pernah dengar apa-apa lagi berita tentang perempuan tu dan anaknya. Lepas kejadian tu juga Al mula buat perangai, keluar masuk penjara, kes yang itulah. Bila keluar je tak sampai seminggu, kena cukup lagi. Masa ni aku dan beberapa orang adik-beradik lain dah bekerja dah. So kalau ada hari yang boleh kat jamin untuk keluar dari tahanan, memang mak aku akan minta duit kami semua. Dan akulah yang paling selalu tolong. Sebab dalam adik-beradik, aku yang mampu masa tu dengan kerja aku yang stabil dan aku belum ada komitmen. Beribu-ribu ya sekali kat jamin dan bukan sekali. Berkali-kali. Sampai satu tahap, aku dah malas dah nak tolong. Aku bagi alasan apa pun aku tak ingatlah masa tu. Sebab aku tahu dia tak berubah pun. Jadinya Al dipenjarakan lagi untuk kesekian kalinya. Tapi kali ni lebih panjang tempohnya dari sebelum ni. Mungkin sebab banduan berulang kot. Aku pun tak pasti. Dan sepanjang tempoh tahanan tu, setiap kali raya dan ada waktu lawatan, mak aku tak pernah gagal untuk datang melawat. Kadang tu kami adik-beradik mana yang free ikutlah pergi melawat. Dan setiap kali melawat tu adalah drama air mata yang akan berlaku. Termasuklah aku. Tahun demi tahun kami tengok Al kat dalam tu makin sihat. Nampak bersih, kulit pun makin cerah. Pada tahun 2022, dia dibebaskan. Ingatkan dah berubah? Rupanya tidak. Seminggu lepas keluar tu,
Dia pergi cari balik kawan-kawan dia untuk melepak. Mungkin Allah nak tunjuk malam tu juga Al dengan kawan-kawan dia kena ambush dan masuk lockup sebab positif. Tapi mak aku pergi kat Jamil lagi. Dan lepas tu dia bebas tapi dalam pemantauan pihak polis. Sepatutnya banduan dalam pemantauan ni pakai gelang kat kaki tu kan. Aku tak tahulah apa nama benda Allah tu. Tapi di Sabah tak ada. Dan macam biasalah lepas ikat jamin, janji dan ikat nak berubah again and again. Kami adik-beradik sebab kesiankan mak, kami pun bagilah peluang layan dia dengan baik sebab mak aku ni siapa-siapa yang dia nampak layan Al ni tak bagus, standby lah kena sindir memanjang. Aku tak tahulah nak faham macam mana lagi keadaan macam ni. Aku just go with the flow. Dah malas dah nak fikir dan tak nak pula mak cari pasal dengan aku. Jadi aku ikutkan je apa yang mak aku nak. Dalam setahun tu, macam-macam cerita aku dengar dari adik-beradik aku pasal Al. Tak habis-habis buat perangai. Kes rompak lah, pecah rumah lah, macam-macam. Raya tahun ini, aku balik kampung dengan suami dan juga anak aku. Aku tengok Al dilayan macam anak raja dalam rumah tu. Makan, pakai, semua mak aku sediakan. Aku datang bercuti pun jadi bibi kat rumah tu. Masuk ke pinggan mangkuk cawan yang dia dah guna. Alasan mak, Al ni tak boleh stres ataupun kerja banyak, apatah lagi kalau nak angkat benda berat. Al ni adalah jenis yang pelahap. Makan sehari berkali-kali. Aku rasa mungkin efek dia berhenti ambil dadah tu kot. Pernah satu masa Al duduk kejap dengan kakak sulung aku. Tak sampai seminggu, macam-macam cerita buruk Al cerita kat mak aku pasal family kakak. Mak aku pula setiap kali Al mengadu, dia percaya bulat-bulat lah. Jadinya sampai hari ni mak aku setiap kali kakak datang rumah, ada je salah kakak di mata mak. Last kakak dah malas dah nak datang melawat, melainkan ada hal-hal penting. Yelah dah asyik kena sindir kan. Dah macam musuh dah. Masa kat kampung, aku juga dapat tahu Al tengah bercinta dengan seorang perempuan yang duduk kat KL. Jadinya lepas raya, dia plan nak cari kerja area KL. Kononnya nak duduk dekat dengan perempuan tu. Dan macam biasa, mak aku izinkan. Aku dan suami sempatlah membantah. Suami cakap, kalau betul nak kerja, jom ikut kami duduk JB. Suami aku siap offer lagi nak carikan kerja. Sekurang-kurangnya kami boleh pantau. Tapi lain pula yang jadi. Dia pergi juga ke KL duduk serumah dengan perempuan tu ya. Mak bapak aku tahu dan tak kisah. Walaupun kami tak setuju. Dan sebulan kemudian, perempuan yang merangkap kekasih Al ni kontak aku. Maklumkan, Al dibuang kerja sebab urine test dia positif dan minta tolong aku untuk ambil Al sebab tak boleh nak duduk kat hostel dia lagi dah. Masalahnya sekarang ni, mak aku pun lepas tangan dah tak nak ambil tahu dah katanya. Padahal aku tahu mak aku ni dia nak sorok kesalahan Al ni dari pengetahuan bapa aku. Yang Al pula merayu nak datang duduk dengan aku. Minta lagi untuk bagi dia peluang. Macam dah plan pula dengan mak aku ya. Aku sekarang dalam dilema. Aku ada anak perempuan yang berusia 2 tahun. Suami aku pula kerja keluar seawal 5 pagi sampai rumah biasanya dalam pukul 9 ke 10 malam. Kerisauan aku dengan keadaan Al yang memang tak berubah pun. Dan sekarang semua adik-beradik pun tak nak terlibat dah untuk ambil dia. Dan aku yang paling dekat sekarang ni. Tapi aku rasa tak selamat kalau dia duduk dengan aku. Apa yang perlu aku buat? Aku dalam kebuntuan sekarang ni. Zia bukan nama sebenar.